Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam siri Asas Fardu Ain. Okey, untuk siri kali ini saya akan berkongsi rukun iman yang terakhir, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Okey, sebelum kita pergi apa maksud beriman kepada qada dan qadar, kita lihat dulu apa maksud qada dan qadar dari segi bahasa dan istilah. Okey, jom bersama-sama saya untuk mengetahui tentang maksud qada dahulu. Apa maksud qada daripada segi bahasa dan istilah? Okey, qada dari segi bahasa iaitu penyempurnaan sesuatu perkara. Daripada segi istilah, ketentuan Allah SWT yang azali terhadap semua makhluknya. Contohnya kat sini tentang qada, Abu akan menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia iaitu SPM pada tahun ini. Dia belajar bersungguh-sungguh untuk menjawab peperiksaan tersebut. Maknanya qada kat sini sejak azali lagi Allah telah tentukan pada tahun ini Abu akan menduduki peperiksaan SPM. Okey, kita tengok pula qadar. Apa maksud qadar daripada segi bahasa dan istilah? Okey, qadar dari segi bahasa menjelaskan kadar tertentu. Okey, daripada segi istilah adalah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah SWT yang azali. Kalau kita tengok tadi, qada adalah ketentuan. Kadar ini pelaksanaan pula. Okey, contoh kadarnya, okey, bila kita tengok tadi qada, Ali akan mengambil SPM pada tahun ini. Kadar ni adalah Abu telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia. Maknanya kat sini secara ringkaslah yang boleh saya simpulkan, qada ni adalah satu proses yang telah ditentukan oleh Allah. Kadar ni adalah hasil daripada proses tersebut. Okey. Oleh itu, beriman kepada qada dan qadar ni adalah wajib, iaitu kita mempercayai dan meyakini bahawa Allah SWT mengetahui segala sesuatu perkara yang akan terjadi kepada semua makhluknya, iaitu kita semua. Allah SWT telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang tertentu dan semua perkara tidak akan terlepas daripada ketentuan Allah SWT. Jadi, kita sebagai seorang Muslim wajib beriman kepada semua perkara yang terjadi merupakan pelaksanaan ketentuan Allah SWT yang telah termaktub sejak azali lagi. Okey, daripada firman Allah SWT yang membawa maksud. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Surah Al-Furqan ayat 2. Okey, berdasarkan daripada ayat ini menyatakan bahawa kuasa takdir hanyalah Allah sahaja. Allah yang telah menentukan segala-galanya yang terjadi dan akan terjadi. Jadi kita kena percaya kepada qada dan qadar dan tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu mempersoalkan kenapa Allah lakukan begitu terhadap kita. Kita ni adalah hamba Allah sahaja dan tidak lebih daripada itu. Jika kita menerima perkara ini, kita akan tenang hati dan senang untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Okey, kita tengok pula hadis tentang wajib beriman kepada qada dan qadar. Okey, daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, iman bahawa kamu percaya Allah SWT, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat dan kamu percaya kepada qadar yang baik dan yang buruk. Riwayat Muslim. Okey, kita tengok pula qada ni terbahagi pada dua. Yang pertama qada muallaq, yang kedua adalah qada mubram. Sebelum tu kita tengok dulu qada mubram tu apa maksud qada mubram yang sebenarnya. Okey, qada mubram. Qada mubram ialah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan tidak boleh diubah walaupun dengan tawakal dan ikhtiar. Maknanya qada ni telah ditentukan sejak azali lagi oleh Allah SWT dan tidak boleh diubah walaupun kita ikhtiar atau kita tawakal kepada Allah. Contohnya kelahiran, kematian dan jodoh. Maknanya kalau Allah dah tentukan hari ini ada
kelahiran seorang bayi, maknanya bayi itu akan dilahirkan. Begitu juga kalau kita mati hari ini, maknanya kita akan mati hari ini juga. Dan Allah tidak akan tangguh kematian kita pada hari esok. Okey, firman Allah SWT yang membawa maksud. Keputusanku itu tidak dapat diubah dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaku. Surah Qaf ayat 29. Berdasarkan ayat ini, segala apa keputusan yang Allah tentukan kepada hamba-hambanya sebenarnya ada hikmah yang tersendiri yang Allah telah berikan kepada kita. Yang seterusnya kita tengok qada' mu'allaq. Apa maksud qada' mu'allaq pula? Okey, qada' mu'allaq ialah ketentuan Allah SWT terhadap sesuatu sesuai dengan usaha dan ikhtiarnya. Maknanya Allah SWT telah menetapkan qada' seseorang tu sejak daripada azali lagi. Tapi bila dia berusaha, dia berikhtiar dan dia berdoa, maka qada' itu boleh berubah. Contohnya, seseorang yang sakit. Seseorang yang sakit ini adalah qada' asalnya. Allah telah berikan dia kesakitan kepadanya. Diberikan kesembuhan. Ini qada' berubah. Dengan sebab berdoa. Doa ni adalah asbab. Bila seseorang tu sakit dan dia berdoa, dia bertawakal, dia berubat, maka Allah akan berikan kesembuhan kepadanya. Itu adalah maksud qada' mu'allaq. Okey. Berdasarkan firman Allah SWT, tiap-tiap satu tempoh ada baginya hukum yang telah ditentukannya. Allah SWT menghapuskan apa-apa jua yang dikehendakinya. Dan pada sisinya ada Ummul Kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Surah Ar-Ra'd ayat 38 hingga 39. Berdasarkan ayat ini menjelaskan bahawa Allah SWT Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Oleh itu segala nikmat, ujian, suka dan duka, susah atau senang, lambat atau cepat, semuanya ada hikmah yang perlu kita redai, kita syukuri, kita terima dengan hati yang penuh ikhlas. Dan sesungguhnya sesiapa yang menerima qada' dan qadar yang ditentukan oleh Allah SWT, maka sesungguhnya Allah akan memberi keredaan kepadanya. Dan barang siapa yang tidak menerima atau tidak redha dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, maka sesungguhnya dia akan memperoleh kemukaan daripada Allah SWT. Ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila Allah cinta kepada sesuatu kaum, mereka diuji. Barang siapa yang redha menerima ujian itu, maka sesungguhnya Allah akan memberi keredaan kepadanya. Dan barang siapa yang marah, iaitu tidak menerima redha Allah SWT, maka sesungguhnya dia akan memperolehi kemukaan daripada Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Selesai sudah kita pada kali ini tentang 6 rukun iman. Semoga Allah memberi kebaikan, kefahaman kepada kita semua dengan apa yang telah saya kupaskan, apa yang saya kongsikan kepada anda tentang 6 rukun iman tersebut. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan setiap hari Jumaat di page Awal Islam Mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.